Jadi sekarang ini kita beri fokus pada tadi kita dah wawarkan Is di mana kita akan hadirkan dua orang tetamu ada sangkut pautnya dengan negara kita dan juga Palestin. Jadi Is, kita boleh perkenalkan tetamu kita? Baik, kalau kita bercerita mengenai kerjasama dan juga bantuan yang diberikan untuk penduduk yang terjejas dengan banjir, bukan sahaja kita katakan masyarakat kita yang membantu, tetapi juga masyarakat luar turut membantu. Malah mereka juga menubuhkan suatu gerakan bantuan untuk turut sama-sama membantu. Jadi kita bersama dengan tetamu kita untuk bercakap berkenaan bantuan yang diberikan oleh mereka dari Palestin yang menubuhkan Aqsa Sharif untuk sama-sama membantu, iaitu Dr. Tengku Sharom Tengku Syahdan, pengurus Aqsa Sharif, dan juga kita bersama dengan saudara kita dari Palestin, iaitu Mahmud Abu Shakfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Is, tadi Tuan Mahmud kata dia nama popularnya Dr. T. Dr. T. Kita panggil Dr. T. Dr. T. Boleh kita gunakan istilah Dr. T? Boleh, insya-Allah. Baik, kita dah sudah maklum dengan Aqsa Sharif itu sendiri besar peranannya dalam hubungan Malaysia dan juga Palestin. Untuk skala ini 2014 sudah pun 2015 kita sudah pun baru saya bermula. Bagaimana 2014 perjalanan permufakatan antara Malaysia dan juga Palestin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih yang pertamanya kerana sudi menjemput kami bersama pada pagi ini dalam untuk menceritakan tentang pertautan antara kita, persahabatan antara kita dengan Palestin. Dan memang 2014 seperti yang kita tahu ada perang yang besar yang telah berlaku, dan alhamdulillah sumbangan ataupun kasih sayang yang ditunjukkan oleh orang-orang Malaysia itu terlalu dirasai di sana, kerana waktu perang kita ingat Ramadan dan Syawal itu, antara NGO yang bergerak dan bekerja pada masa itu adalah NGO dari Malaysia, sukarelawan dari Malaysia, kerana dari negara lain atau dari UN tu mereka dapat arahan supaya tidak bergerak kerana bimbangkan apa keadaan semasa dan dia tidak maulah ada sukarelawan tapi alhamdulillah mereka telah bersama-sama dengan organisasi kita, kalau Aqsa Sharif di sana sebagai contohnya. Jadi inilah yang menyebabkan mereka terasa amat akrab sangat dengan Malaysia, kerana kita dalam waktu perang itu tetap saja menjalankan sumbangan-sumbangan, menyediakan makan setiap hari untuk lebih kurang 50,000 orang, 11,000 pack setiap hari, makanan untuk 5 orang 1 pack antaranya, dan tetap saja menjalankan. Ada sukarelawan dan pegawai kami di Gaza contohnya, di mana lorinya pun telah dibom lorinya dibom, ada yang pejabat kami pun di sana jadi sasaran kerana kami NGO yang bergerak sewaktu perang. Tapi alhamdulillah, jadi mereka amat bergembira, dan kami juga terkejut dengan kehebatan kasih sayang yang semangat ukhuwah sesama Islam. Kerana kami sasarkan dalam waktu Ramadan itu, kerana perang kami sasarkan mungkin dapat sumbangan sebanyak 6 juta ringgit, tapi pada akhirnya lebih kurang dalam 15 juta ringgit lebih hanya waktu itu yang dan semuanya telah pun baik, mungkin juga kita boleh tanyakan kepada Mahmud, you and your friends getting involved in the in order to help the flood victims, how do you prepare yourself, and you and your friends prepare yourself to help them? Bismillahirrahmanirrahim. Actually, we as Palestinians here in Malaysia, the relationship between the people in the country and Malaysia started a long time ago. So here we feel that this is a duty. It's our responsibility to share our ukhuwah here in Malaysia, to stand with them, to help them. Yes, here in Malaysia, the majority of Palestinians are students, and now we are around our final exams on doors. Regardless of all these things, alhamdulillah, we insisted on sharing and participating in the Solidarity campaign. This campaign led by PICOM, Palestinian Cultural Organization, with the agreement with the brothers in Aqsa Sharif, with Dr. T. And alhamdulillah, we started and launched from UPM with the team, 3 to 5 cars, going to Pahang to share there, to help, to do our based
to support them, because this is what we can do. But standing and keeping quiet, we cannot, because alhamdulillah, our Ukhwa in Malaysia, during a long time ago, they stood with us, and they are still until now doing their best to help Palestine after the first war, 2008, 2012, and even after the last aggression on Gaza. And the majority here, alhamdulillah, as a government, as NGOs, especially our Ukhwa at Aqsa Sharif, they did and they're still doing their best, and they have their own office in Gaza. So as a reaction to all these things, we have to do something. How's the response of those Pahangs people when that you all the Palestinians come to their place and helping themselves? What was the response from the peoples? MashaAllah. Actually, it's a nice feeling. You can feel them, because we do believe that Mas'ala Palestine, Mas'ala orang Malaysia. Masalah orang Malaysia, masalah orang Palestin. Doktor, kalau kita lihat di internet juga ada diletakkan ataupun disebarkan gambar orang-orang di Palestin membuat poster save pray for Malaysia. Itu menunjukkan bahawasanya walaupun mereka jauh beribu batu di sana, mereka masih lagi memikirkan tentang kita, masih lagi memikirkan kesengsaraan ataupun kesusahan yang sedang kita alami. Mereka sebalik kepayahan mereka juga. Jadi bagaimana dalam hal ini Aqsa Sharif bersama-sama untuk kita berkongsi kesukaran dan juga untuk memanggil lebih ramai lagi untuk terlibat sama dalam program ini? Alhamdulillah, kita bekerjasama rapat dengan organisasi di sini, organisasi namanya PICOM, Palestinian Cultural Organisation Malaysia, dan mereka bersama-sama dengan pelajar-pelajar. Itulah yang dikatakan oleh Brother Mahmud tadi. Mereka ni sebenarnya kan universiti-universiti tengah musim ujian, tapi mereka sanggup satu hari dia pada hari Sabtu itu balik malam, dan kerana walaupun hari Isnin tu ada places, satu rombongan ke Kelantan, lebih kurang 14 orang ke Kelantan, 12 orang bersama kami di Termeloh untuk mencuci. Nah, memang dan di sana juga mereka bukan saja di Gaza, tetapi kita juga mendapat gambar-gambar juga daripada West Bank, daripada Baitul Maqdis ni. Dan saya teringat bila mendapat satu video di mana anak-anak kecil, anak-anak kecil di sekolah rendah gitu lebih kurang, mereka berdoa dan disebut secara khusus, secara spesifik tentang Malaysia itu, doa untuk itu menunjukkan memang jalinan yang rapat. Mereka kalau boleh mereka nak menyumbang juga duit, tapi mereka juga dalam keadaan yang memerlukan. Jadi yang di sini itu menunggu peluang, dan mereka memang menunggu habis musim peperiksaan itu untuk turut bersama, dan kita nampak bahawa memang proses untuk pembersihan, pemulihan ini akan makan masa, dan mereka semua sudah bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, itu satu jalinan yang jelas terpancar di situ. Kalau kita dengar apa yang dinyatakan oleh Dr. T sebentar tadi kan, apa saja musibah. Saya sangat tertarik apabila brother kita mengatakan bahawa masalah di Palestin, masalah Malaysia adalah masalah Palestin. Masya-Allah, it was very awesome words. What would be your next planning? We are just settled down on the flood problems now. Okay, is there any blueprints regarding on the matter? Anything you plan, you and your friends? Well, alhamdulillah, we are ready. Inshallah, any help or support. As I mentioned, because it's our duty. Also, the campaign to solidarity with our brothers and sisters in Malaysia. Inshallah, after, because as I mentioned here, as students, now final exam, something like this. Regardless of all this thing, alhamdulillah, we shared and participated. Inshallah. And inshallah, now this year. But we ask Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, to save Malaysia and to protect it from these floods. But inshallah, we are going to share again and inshallah participate in such activities. Inshallah, to be shoulder by shoulder with our ikhwa and next maybe to Kelantan. That's the spirit of brotherhood that we want to instill in our society. Actually, just I want to add something. It's a message that from Palestine that we are together, inshallah. We will be together. Happiness and sadness, because you
firstly and is still with us, sharing and participating with us. So inshallah, this is our duty now to be with you. InsyaAllah. And we hope Allah SWT Thank you very much. Baik, kita juga nak tahu perkembangan terkini keadaan banjir di Kelantan, yang mana saudara kita, rakan kita Izam Adi Siddiq sedang berada di Manik Urai untuk tujuan pembersihan sekolah Manik Urai. Jadi kita akan terus bersama dengan Haji Izam Adi Siddiq. Silakan. Izam. Saya. Baik, yang terkini. Bila dipanggil silakan tu saya agak macam kekok. Lebih baik kita berbual. Kalau silakan tu macam laporan selari. Baik. Ya. Baik, Izam. Yang terkini, kita kabarkan keadaan hujan juga sudah mulai turun. Adakah perkara yang sama juga berlaku di tempat anda? Dari malam tadi memang hujan dan pagi ini juga mendung ni, Syam. Keadaan air? Malam sebenarnya perjalanan kami bergerak dari Dua Musang ke Kuala Kerai. Tapi kami berhenti di Manik Urai. Kami meninjau sendiri kerja pembersihan. Baik. Sebab dimaklumkan memang sesi persekolahan akan bermula pada 11 hari bulan. Tapi daripada apa yang kami tinjau di sekolah kebangsaan Manik Urai itu sendiri, kerja pembersihan yang dilaksanakan oleh Angkatan Tentera Malaysia sama-sama dengan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, penduduk-penduduk setempat serta guru-guru yang sama-sama bergotong royong. Tidak mungkin sekolah ini boleh digunakan pada Ahad ini. Kerana kami dimaklumkan sendiri oleh komander yang melakukan kerja-kerja pembersihan di sekolah kebangsaan Manik Urai ini. Kerja-kerja ini hanya akan dijangka siap sepenuhnya, kalau tidak 100% pun, dalam 80 ke 90% menjelang 2 minggu lagi. Jadi memang tak dapatlah nak gunakan untuk sekolahan kali pada Ahad kan, kalau di kalau di Kelantan Terengganu. Izam, kalau di sana masih lagi memerlukan masa untuk proses pembersihan dan sebagainya. Jadi dari segi bantuan, contohnya peralatan dan juga tenaga kerja untuk tujuan pembersihan itu, adakah buat masa ini mencukupi? Sebenarnya kalau lebih ramai lebih bagus, tapi jangan ramai yang datang menengok. Jangan betul. Ramai yang datang menonton. Tapi ramai yang datang untuk sama-sama bekerja, dan insya-Allah kerja ni boleh siap cepat. Kalau kita lihat dari kemusnahan di sekolah Manik Urai ini memang amat teruk sekali, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 hinggalah ke tingkat 4. Bayangkan 4 tingkat air naik, semua rosak, semua musnah. Penduduk terjejas banjir pun pada masa menumpang di situ terpaksa berpindah. Mula menumpang di tingkat 1. Bila air naik tingkat 2. Dan sudah ke tingkat 4. Dan air sekali sampai. Jadi Izam, apa yang dipaparkan ataupun divisualkan kepada kami sekarang ini, itu yang sedang yang dilalui oleh mereka di sana. Betul Izam? Betul. Angkatan Tentera memang dah mengambil alih kerja-kerja pembersihan di sekolah Manik Urai ni. Lumpur kita tak payah cakap dah, kalau dapat tengok visual tu. Lumpur memang amat tebal. Kalau setakat pergi pakai slipper memang akan jatuh, confirm akan tergelincir. Jadi pakailah pakaian yang sesuai, pakailah kasut yang sesuai, supaya kalau nak membantu tu dapat membantu dengan. Baik, Izam, satu perkara lagi Izam. Adakah NGO ataupun sukarelawan yang di luar dibenarkan memasuki kawasan pembersihan untuk memberi pertolongan? Kalau ya, bagaimana caranya Izam? Sebab saya rasa ramai yang nak membantu. Macam mana? Amat dialukan sebenarnya. Mereka boleh bebas masuk? Sebab sekarang ni telah pun diambil oleh Angkatan Tentera. Jadi kalau kita nak menyumbang tenaga untuk sama-sama membersihkan, kita berhubung ataupun terus melapor diri kepada komander di sana. InsyaAllah mereka akan sama-sama memberi, kerana bukan saja ATM saja yang membersihkan sekolah ni, tetapi bantuan daripada anggota bomber kat Jepang, kita nampak dapat mereka bersama-sama. Dan bomber penting kerana mereka host air untuk tarik air sungai dan bersihkan kawasan Manik Urai ini. Kerja-kerja pembersihan ini sebenarnya dijalankan menggunakan air sungai, sebab air bersih masih belum dibekalkan lagi ke kawasan penggunaan. Jadi dengan air sungai itu membersihkan kawasan-kawasan ataupun persekitaran sekolah Manik Urai itu. Izam, dari segi kesukaran yang dihadapi dalam proses pembersihan itu, apa perkara utama yang menjadi kesukaran untuk proses itu?
sekarang ni semalam selain daripada Manik Urai, kesukaran dia satu lagi, saya dapat temu bual bersama penduduk. Pakaian tak perlu hantar lagi, pasal banyak dah bersepah-sepah. Makanan pun banyak, tapi boleh hantar secara berterusan kerana makanan ni dia makan dia akan habis. Dan yang penting sekarang ni bekalan api air, sebab mereka nak basuh rumah, kedai, kediaman semua nak basuh menggunakan air. Dan apa yang saya lalui semalam di Lat Loh, saya sendiri turun di kawasan yang penuh lumpur tu, bukan saja lumpur tapi bau dah mula naik sekarang. Bau yang amat menusuk hidung. Kalau lambat lagi bekalan air, memang lagi kuatlah baunya. Baik, terima kasih Izam atas laporan itu nanti. Kembali semua teruskan untuk Selamat Pagi Malaysia. Salam untuk rakan kita dari Palestin tu. InsyaAllah. InsyaAllah saya akan tunggu lagi untuk masuk ke sana, walaupun pada November yang lepas di betul sempadan Rafah tu. Okey, terima kasih Izam. Kami doakan kesejahteraan dan juga Dr. T memang dah kenal lah Izam. Betul lah. Izam antara mereka yang juga pernah menyertai rombongan pergi ke Palestin tempoh hari. Okey, kita berbalik kembali kepada soal hubungan ataupun tautan kasih antara Malaysia dan juga Palestin itu sendiri. Selepas ini, apa yang lebih besar untuk tahun 2015? Okey, untuk tahun 2015 kalau dalam isu Palestin kita memberi dua fokus yang penting. Yang pertamanya rebuilding Gaza. Dia membangun semula Gaza, dan pada 24 hari bulan ini ada satu international conference untuk rebuilding of Gaza yang akan diadakan di Shaftesbury, Asteria, Cyberjaya, di mana seluruh dunia akan datang untuk program, dan mereka ada projek dia kata raising $1 billion for rebuilding Gaza. Itu yang akan itu yang pertama. Artinya memang Gaza memerlukan dana. UN menjangka mungkin 15 hingga 20 tahun untuk bina memulihkan kembali, dan sekarang ni memang Israel tidak mengutai janji mereka untuk membenarkan barang-barang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin kadang-kadang kita lupa adalah serangan yang bertalu-talu sekarang dengan proses untuk Yahudi, untuk Israel mengambil alih, Zionis Israel mengambil alih Masjidil Aqsa. Jadi kita ada satu kempen yang kita bagi, kempen Save Al-Quds, selamatkan Al-Aqsa dan persekitaran Baitul Maqdis. Jadi iaitu dua adalah projek yang paling besar yang kita akan, dan kerana yang Masjidil Aqsa ini memang dalam keadaan yang amat bahaya, di mana contohnya hanya perempuan yang menjaga, menjadi pengawal. Kalau dulu lelaki, kerana orang lelaki tidak dibenarkan berada di kawasan itu, dan dengan secara perlahan-lahan setiap hari mereka menyusahkan penduduk-penduduk di sekitar Baitul Maqdis untuk dihalau satu demi satu diruntuhkan rumah satu demi satu untuk dijadikan projek pengyahudian Baitul Maqdis, dan untuk mereka mengambil alih Al-Aqsa itu. Brother Mahmud, you have helped Malaysian in the flood. You know, you who were affected by the flood. So how do we portray ourselves and the positive value as a Muslim? Actually, alhamdulillah, during our visit, we can feel the meaning of ukhuwah. Because as you know, for example, Mas'ala Palestine, issue of Palestine, is a distinguished one. Because it's a verse in the Quran al-Karim, it has a religious dimension, it has a humanitarian dimension. So actually this affects and attracts our ukhwa here in Malaysia, alhamdulillah. So during this campaign, we can feel, we bridge the gap between cultures, between nations, that we are one nation, we are only one nation. What's happening in Malaysia actually hurts us. What's happening in Palestine affects Malaysians. So during this campaign,
when we met the families there, even if you watch the video, the picture there, you can feel them, you can touch that. Okay. Alhamdulillah, we are one family. Okay. Alhamdulillah. Thank you very much. Syukran jazilan. Kita ucapkan terima kasih kepada Brother Mahmud kita dan juga Dr. Tengku, Dr. T, nama popularnya. Mudah-mudahan kita ada juga ruang untuk kita bersama rombongan satu masa nanti. InsyaAllah. Boleh kita sama-sama bersama melihat. Thank you very much for all your helps and also for your doa to our friends in the terms of the flood. Thank you very much, brother. Dan juga terima kasih juga kepada Dr. T kerana bersama-sama untuk menggerakkan. We ask Allah SWT insyaAllah to alleviate the suffering of Malaysia. Baik, kita berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi fokus menarik untuk Selamat Pagi Malaysia.